Sushi. Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Kembali bersama dengan Cikgu Anissa. Baiklah, kita masih lagi teruskan dalam unit 17, Teknologi dalam Kehidupan. Tajuk kita pada hari ini ialah Robot Impian. Aktiviti yang kita akan jalankan pada hari ini ada 4, iaitu yang pertama, cerita Mo si robot pembersih. Yang kedua, cerita Bu si robot vacuum. Yang ketiga, cerita Pat si robot pengelap. Dan yang keempat, kita akan adakan pertandingan bercerita. Baiklah, untuk aktiviti permulaan, iaitu aktiviti ini cikgu namakan aktiviti cerita Mo si robot pembersih. Pertama sekali, kita akan menonton video cerita Mo si robot pembersih. Mari kita nonton bersama-sama. Sorry to terminate. Sorry to terminate. Wow. Huh? Sorry to terminate. Sorry to terminate. Sorry to terminate. All clean. Baiklah murid-murid, itu sahaja video tentang Mo si robot pembersih. Seterusnya kita akan bercerita tentang 2 buah robot lagi, iaitu robot Bu dan juga robot Pat. Dengan itu, mari kita teruskan dengan aktiviti yang pertama. Baiklah, dalam aktiviti yang pertama, iaitu cikgu namakan aktiviti cerita Bu si robot vacuum. Di sini, murid perlu membaca buku teks halaman 118 tentang cerita Fika yang mempunyai Bu iaitu si robot vacuum. Dengan itu, murid boleh membaca terlebih dahulu, kemudian baru sambung melihat video ini. Tetapi bagi murid yang ingin membaca bersama-sama cikgu di dalam video ini, boleh teruskan menonton video ini.
Baiklah, sebelum cikgu bercerita tentang cerita Fika ini, mari kita baca terlebih dahulu pernyataan yang telah diberikan. Zara dan kakaknya Fika mempunyai impian memiliki robot untuk membantu ibu mereka. Mereka telah berjumpa dengan robot impian mereka semasa berkunjung ke pameran inovasi robotik. Baiklah, murid-murid, kita dapat lihat Zara dan kakaknya Fika memiliki robot, yaitu robot vacuum dan juga robot pengelap. Robot vacuum ini cikgu namakan Bu. Dengan itu, mari bersama-sama dengan cikgu membaca cerita Fika terlebih dahulu. Hai kawan-kawan, nama saya Robot Vacuum. Saya dicipta dengan teknologi terkini. Saya mampu meringankan tugas membersihkan rumah. Saya mampu membersihkan rumah setiap hari. Saya berupaya menyedot segala kotoran. Tuan saya hanya perlu menekan suis untuk menggerakkan saya. Saya akan bergerak secara automatik ke setiap sudut di dalam rumah. Apabila pergerakan saya terhalang, saya akan bertukar arah. Badan saya berbentuk bulat dan nipis. Bentuk ini memudahkan saya membersihkan kotoran di ruang yang sempit seperti di bawah kerusi dan meja. Baiklah murid-murid, tadi merupakan cerita robot vacuum milik Fika. Mari kita mengetahui pula cerita robot pengelap milik Zara. Kita akan teruskan untuk aktiviti yang kedua. Baiklah, dalam aktiviti yang kedua ini, cikgu namakan aktiviti cerita part si robot pengelap. Dalam aktiviti ini, kita akan bersama-sama, iaitu cikgu akan bimbing kamu untuk mengubah suai cerita Zara tentang part si robot pengelap berdasarkan cerita Fika tadi. Baiklah murid-murid, kita perlulah melengkapkan terlebih dahulu cerita Zara dengan membina ayat yang sesuai di tempat yang kosong ini. Ayat yang kita bina, kita akan ubah suai daripada cerita Fika untuk disesuaikan di dalam cerita Zara. Faham murid-murid? Mari kita mula mengubah suai. Baiklah, terlebih dahulu kita baca cerita Zara. Untuk gambar yang pertama, hai kawan-kawan, nama saya robot pengelap. Saya dicipta dengan teknologi moden. Saya mampu tempat kosong. Kita baca cerita Fika. Di sini dikatakan saya mampu meringankan tugas membersihkan rumah. Vacuum berfungsi sebagai membersihkan rumah, manakala pengelap berfungsi untuk mengemop lantai rumah. Jadi, apa yang kita isi untuk tempat kosong di sini ialah saya mampu meringankan tugas untuk mengemop lantai rumah. Baiklah, sudah siap untuk yang pertama. Untuk gambar yang kedua, saya mampu mengemop lantai setiap hari. Saya berupaya tempat kosong. Kita lihat pula pada cerita Fika terlebih dahulu. Saya mampu membersihkan rumah setiap hari. Saya berupaya menyedot segala kotoran. Tuan saya hanya perlu menekan suis untuk menggerakkan saya. Untuk vacuum, tugasnya ialah membersihkan rumah, iaitu dengan menyedot segala kotoran. Jadi di sini untuk robot pengelap, apa yang kita dapat tulis ialah saya berupaya mengemop
saya berupaya mengemop segala kotoran nokta. Kemudian kita tulis semula, tuan saya hanya perlu menekan switch untuk menggerakkan saya. Kenapa saya tulis ayat ini? Karena Zara juga perlu menekan switch untuk menggerakkan robot pengelap miliknya. Kita teruskan pula untuk gambar yang ketiga dan gambar yang keempat. Kita baca terlebih dahulu. Saya akan bergerak secara automatik ke setiap sudut di dalam rumah apabila tempat kosong. Kita baca cerita Fika. Apabila pergerakan saya terhalang, saya akan bertukar arah. Jadi, kita dapat lihat dalam gambar ini, robot ini turut bergerak dan bertukar arah sekiranya terhalang. Jadi, kita tulis semula ayat tersebut. Apabila pergerakan saya terhalang, saya akan bertukar arah. Baiklah, sudah siap. Untuk gambar yang keempat, badan saya berbentuk tempat kosong. Kita baca terlebih dahulu untuk cerita Fika. Badan saya berbentuk bulat dan nipis. Kerana kita dapat lihat di sini, robot vacuum milik Fika berbentuk bulat. Bentuk ini memudahkan saya membersihkan kotoran di ruang yang sempit seperti di bawah kerusi dan meja. Jadi untuk cerita Zara pula, untuk robot pengelap milik Zara, kita dapat lihat bentuknya ialah segi empat dan nipis. Jadi apa yang kita dapat tulis di sini ialah badan saya berbentuk segi empat dan nipis. Nokta. Kita tulis semula saja. Bentuk ini memudahkan saya membersihkan kotoran tu. Kita tulis bentuk ini memudahkan saya membersihkan kotoran di ruang yang sempit seperti di bawah kerusi dan meja. Baiklah, sudah selesai untuk kita mengubah suai cerita Zara berdasarkan cerita Fika. Jadi di sini cikgu mahu murid-murid tulis di dalam buku latihan cerita penuh Zara yang kita sudah lengkapkan beserta dengan jawapan yang cikgu sudah beri ini. Tulis semula di dalam buku latihan untuk memudahkan kamu untuk mengikuti pertandingan bercerita nanti. Murid-murid boleh berhentikan video ini seketika untuk menulis. Baiklah murid-murid, kita sudah pun sampai dalam aktiviti yang ketiga, iaitu aktiviti yang terakhir. Dalam aktiviti ini, cikgu ingin adakan pertandingan bercerita. Dalam pertandingan ini, murid-murid perlu hasilkan satu video bercerita tentang cerita Pat si robot pengelap. Semua murid perlu menyertai pertandingan ini. Kriteria yang akan dinilai di dalam video ialah yang pertama, gaya penyampaian yang menarik. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, ekspresi muka. Murid-murid perlulah senyum semasa bercerita. Dan yang keempat, hantar awal. Murid-murid boleh hantar video tersebut di WhatsApp cikgu. Pemenang akan mendapat hadiah yang menarik. Semoga berjaya murid-murid. Baiklah,
Rumusan yang kita dapat simpulkan di dalam tajuk robot impian ini ialah robot merupakan satu inovasi yang dicipta untuk memudahkan kerja harian manusia seperti kerja membersihkan rumah. Baiklah, semoga murid-murid faham dengan pengajaran yang cikgu sampaikan di dalam video ini. Akhir sekali, cikgu ingin ucapkan tahniah kepada murid-murid yang mengikuti pengajaran cikgu ini sehingga habis. Dan terima kasih juga kepada ibu bapa yang meminjamkan telefon kepada anak-anak. Semoga sentiasa bersemangat dalam sesi PDPR ini. Sekian, terima kasih. Bye murid-murid.